Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم اليوم؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah. طيب. Audio tak bagus tu Ustaz. Saya nak ajak kita tengok apa ni? Audio tak bagus. Saya punya servis tak cantik kot. Tadi broken. Oh, Broken voice. dia ada link ni. Ha? Ada link. Takut Ustaz nervous tu, saya tahu lah. Kalau Ustaz nervous, that makes us two lah. Okay. Jinik Bagi pada. kurang dulu, bagi relax dulu. Halo. Okay, cantik. Best. You are the best. Okay. Tak clear juga Saya servis saya punya handphone apa ni internet servis kot. Choppy. Baik. Saya nak ajak kita lihat dalam kertas kerja kita tu. Daripada nombor 1 sampai nombor 4. Okey, saya terangkan balik ya supaya kita faham. Antara perkara pertama yang nombor 1 tak payah ceritalah sebab huruf perkataan dalam perkataan bahasa Arab tu dibina huruf 1 nombor 2 tu. Dibina daripada huruf hijaiyah. Lepas tu daripada huruf hijaiyah tu disusun dibentuk menjadi perkataan. Ya, itu jelas kat kita. So dalam perkataan yang ada dalam perkataan bahasa Arab tu dia takkan keluar melainkan ada 3 jenis saja. Satu isim, ya, isim kata nama lah, sesuatu yang kita namakan, ya, yang kita nampak kita namakan. So ada tanda-tanda dia, supaya perhatikan. So ada alif lam, ada kasrah, ada tanwin, ada taman putih. Baik. Seterusnya fi'il. Nombor 2, jenis perkataan yang ada dalam perkataan bahasa Arab, nama dia perbuatan. So dia ada perincian lagi lah, isim pun ada perincian dia, fi'il pun ada perincian dia. Sekarang kita lebih tumpu kepada fi'il je nanti. Yang ketiga adalah haraf. Haraf juga ada perincian dia. Ya, ada perincian dia. Tapi saya dah beri 2 jenis perincian, iaitu yang kita perlu kuasai lah. Satu haraf jar, ya. Lagi satu dipanggil harful qasam. Ya. Itu yang telah kita jelaskan. Dan huruf-huruf tu semua telah saya beri. Ya. Contoh harful qasam macam mana? Balillah. Wow. Apa dia? Wow. Billah. Batawa, batu. Wow. Batu. Tak payah pening kepala kan? Batu faham lah. Okey, seterusnya harful jar. Ya, ada beberapa huruf harful jar. Apa dia? Ya. Ba. Kan? Lepas tu ada Lam. kaf. Kaf. Ada lam. Lepas tu ada Min. Min. Lagi. Lagi lagi ala. Lagi Roba. okey. Roba. Ada rubba. Okey. So ni ada 9 ganti haraf yang kita ni. Yang mana haraf ini selalunya dia terikat dengan isim. So dia ada kait dengan isim tu. Ya. Jadi benda-benda macam itulah. InsyaAllah benda-benda macam itulah yang kita perlu faham. Okey, itu poin yang kedua. Poin yang tentang dalam dah habis dah. Dalam susunan ayat dia 3 jenis je. Okey, kalau kita tengok dekat whiteboard tu, perkataan
Umar nak tulis ke harf jar, harful qasam? Ya. Continue je. Okey. Boleh buat catat dekat kalau cepat boleh. Umar nak tulis pakai tu. Okey. Tahu Ustaz yang continue saya. Okey, continue. Baik. Arja. Jangan risau. Nanti penambahan tu nanti saya akan bagi dalam kertas kerja. Jangan risau. Umar. InsyaAllah. Sebab sekarang ni saya cuma banyak nak lebih kepada promosi aja. Promosi saja. Baik. Dan supaya saya tak tulis tu supaya saya ulang-ulang kita masih ingat lagi lah. Bila saya ulang tu insyaAllah kalau kita dapat sebut macam tadi kita dah tahu dah apa tu harful jar, harful qasam. Lepas harful jar, lepas harful qasam mesti apa dia? Isim. Amat. Isim. Mesti isim. Mesti isim. Tak payah takut. Itu confirmnya. Kan? Kerat jari pun orang sanggup lah orang kata kan. Bahasa Melayu kata kan. Mesti isim. Okey, baik. Seterusnya lah. Bila tiga-tiga perkataan tu ada, kan? Dia bila disusun menjadi ayat, dipanggil sebagai jumlah. Nombor 4 ni kita masuk. Perkataan nombor 4 tu perkataan tersebut perlu disusun untuk menjadikan sebuah ayat yang difahami. Jadi dalam susunan ayat tersebut, contoh kalau saya kata saya pergi ke sekolah. So saya pergi. So ada perkataan pergi itu menunjukkan kepada perbuatan. Kan? Kalau kita kata sekolah saya cantik. So sekolah tu kata nama, saya tu kata nama, cantik tu juga kata nama. So itulah jumlah ismiyah. So ismi. itu dua jenis jumlah saja yang ada dalam ayat. Ya, dalam ayat dalam bahasa Arab. Baik, itulah salah satunya jumlah ismiyah. Yang mana jumlah ismiyah tak ada fi'il di dalam dia. Jumlah fi'iliyah pula ada fi'il di dalam dia. Baik. Sekarang ini kita dah faham itu bila saya sebut saya tadi kan. Itu dipanggil sebagai nombor 5, dhamir. Okey. Dhamir. Okey. Saya tu dhamir lah. Ganti nama diri. Dhamir tu boleh ganti nama diri. So bila sebut ganti nama diri, ya. Untuk menggantikan nama diri seseorang atau sekumpulan orang. Ya. Okay? Itu boleh tengok ganti nama diri tu nanti insyaAllah. Secara umumnya dia untuk 3 jenis orang untuk digantikan nama orang tersebut. Orang yang orang yang bercakap. Lepas tu selalunya kita kata saya atau Arab kata ana atau aku lah bahasa Melayu kan. Okey. Lepas tu orang yang pertama. So tengok cuba tengok dekat kita punya ni. Tengok dekat sebelah kiri tu, tengok dekat perkataan kategori. Satu kategori, satu lagi lah ganti nama diri. Tengok dua-dua sebelah hujung. Hujung sini. Ya. Dekat whiteboard tu pun ada. Untuk whiteboard tapi kita kalau ada yang kita boleh tulis sendiri, semua kita boleh ulang kaji kan. So bila kita kata jenis orang yang bercakap, kita tengok dekat nombor 1. Pergi kat bawah. Pergi kat bawah. Nombor 1. Iaitu orang yang bercakap. Okey, baik. So orang bercakap dia ada beberapa kategori aja. Dua kategori, dia dua jenis orang aja, 2 jenis dhamir, iaitu aku dan juga kami. Ana, nahnu. Arabnya ana, Melayunya aku. Okey. Yang nahnu kami. Boleh nampak dekat situ ya. Okey. Okey, baik.
Begitu juga orang yang kedua. Orang yang kedua siapa? Orang yang dilawan cakap. Oh, okay. Okey. Orang yang dilawan cakap. Ya. So orang yang dilawan cakap tu ada 6 kategori, 6 jenis. Okey. So daripada 6 jenis tu, 3 untuk lelaki, 3 untuk perempuan. Okey. Begitu iaitu engkau, kamu lah, apa tengok kat situ. Jadi anta, anti, apa ni, antum, antuna. Okey, baik. Boleh tengok pula macam delay saya dengar balik suara saya. Eko. Okey, baik. Lepas tu orang yang dipercakapkan. Kan? Ya. So, okey, baik. Orang yang dipercakapkan iaitu orang yang ketiga. Kita panggil orang yang ketiga lah. Dia ada 3 untuk lelaki, 3 untuk perempuan juga. Okey, yang kita katakan dia atau mereka. Okey? Okey, baik. Kembali balik kepada, dah jelas yang itu? Dah, okey. Alhamdulillah. Baik. Kita tengokkan pula dalam kertas kerja tadi. Kembali kepada kertas kerja kita. Kerja. Dhamir itu yang kita bincang pasal dhamir. Baik. Itulah tadi yang kita kata orang yang pertama tadi adalah orang yang dipanggil sebagai mutakallim. Kalau nak Arabnya lah, tak ada masalah pun, tak ada Arab tu. Yang penting kita faham lah, kan? Orang yang kedua adalah orang yang dilawan cakap. Orang yang ketiga adalah orang yang dipercakapkan, ghaib. Ghaib. Mukhatib dengan ghaib. Mukhatib, mutakallim, mukhatib. Okey. Okey, baik. Nombor 6. Okey, selain daripada tu, ini semua asas-asas yang kita perlu tahu. So nombor 6 ni, okey, dah mula kita punya start kita punya pelajaran yang penting. Ya, iaitu asal kata. Ya. Yang huwa, huma, hum ni semua dia tak ada asal kata. Dia memang macam itulah. Kan? So asal kata bermaksud sesuatu perkataan tersebut boleh berubah. Boleh berubah daripada asal dia. Atau kita kata daripada dasar dia. Dasar kata dia apa? Macam kita kata mencuri, kecurian. Kan? Kalau kita ambil panjang macam tu, kecurian, itu yang masalah kita jumpa dalam Al-Quran atau bahasa-bahasa Arab, perkataan yang panjang. Kan? Contoh, dia kata mustaghfirun. Kan? Al-mustaghfirun. Contoh dalam Al-Quran, kita boleh tengok al-mustaghfirun. Mustaghfirun. Al-mustaghfirun. Ni contohlah ya. Biasa kita dengar perkataan ni. Tapi kadang-kadang okey, cuba tengok surah Ali Imran ayat 17 contohnya. Ali Imran ayat 17. 17. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Al-mustaghfirin contohnya. Al-mustaghfirin nampak macam panjang. Kan? So, bila kita sebut al-mustaghfirin, kita tengok macam perkataan tu banyak huruf. Tapi so kalau kita ambil satu konteks iaitu kita just kata orang yang memohon keampunan. Orang yang memohon keampunan. Al-mustaghfirin. Tapi kita nampak tak orang yang memohon keampunan. Panjang bahasa kita. Orang yang memohon pengampunan.
So bahasa Arab tu boleh develop sampai jadi satu perkataan tu boleh jadi perkataan kita pula jadi banyak. Orang-orang yang memohon keampunan. So nanti kita akan faham lah nanti bila kita sampai satu peringkat nanti kita akan faham lah. Macam mana kenapa bila tambah orang-orang, lepas tu bila tambah orang-orang yang, lepas tu meminta keampunan. Perkataan ini kalau kita tengok dalam banyak-banyak ayat ini macam kita kata, kita kembali kepada kata kerja kita tu, kalau kita mustaghfir ini tengok balik kata kerja kita tadi, iaitu bagaimana kita nak cari asal kata tersebut. So contoh. Turun bawah sikit Umar. Okey. Kita tengok asal kata tu atas. Okey, antara asal kata yang kita kena faham, dia mesti ada 3 huruf. Okey. Huruf pertama dan huruf ketiga mesti baris atas. Ni kena ada dalam kepala kita untuk peringkat awal ni. Lama-lama dia tak jadi tu sebab kita dah tahu itu adalah fi'il madhi. Faham? Ini peringkat awal ni memang kita kena ada step ni. Kalau saya bicara, banyak orang saya tengok bicara pasal bahasa Arab, dia akan terus masuk fi'il madhi, fi'il mudhari'. Orang tak faham dekat mana benda ni cerita dia. Dia akan cerita pasal wazan. So orang awam yang tak ada back ni, lepas ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah faham ini semua, tuan-tuan pergi kelas bahasa Arab, insya-Allah tak ada masalah. Tanpa saya pun tuan-tuan boleh belajar. Tapi yang ini saya tengok sebanyak orang tertinggal dekat orang awam. Jadi orang awam sampai 5 tahun, 6 tahun belajar, terpinga-pinga, tak tahu faham apa benda. Dia dah belajar bahasa Arab berapa lama? Dah 5 tahun. Cuba cerita apa dia? Dia ceritalah fi'il madhi, fi'il mudhari', kan? Apa asal kata dia? Dia tak nampak benda tu semua. Macam mana nak cari ayat, macam nak menterjemahkan, orang tak boleh nak faham. Baik. So, kena faham dekat sini. Dia asal kata al-mustaghfirin tadi. Okey, Umar saya pinjam sekejap whiteboard. Saya bawa contoh dekat sini. Tentang perkataan al-mustaghfirin. Semua ada hari ni Haji Nurul ada? Samsuri tak ada. Haji Samsuri tak ada? Okey. Okey. Contoh tadi kita sebut al-mustaghfirin. Al-mustaghfirin. Yang sebenarnya yang saya sebut ni, walaupun tak ada baris, tapi nanti dia automatically kita tahu itu mustaghfirin walaupun dia tak ada baris. Siapa punya 019 tu? Okey. Ada kelas hari ni. Telefon. Okey. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita tengok balik ke tas kerja kita, al-mustaghfirin ini, kita sebut dia mesti asal dia daripada 3 huruf. Apa pun perkataan yang panjang-panjang, kalau kita tengok, dia mesti atas kata. 3 huruf, kita tahu, kita kena syarat dia apa tadi? 3 huruf. Apa syarat asal kata? Di atas. 3 huruf. Yang pertama, fathah atas, baris atas. Satu, dia mesti 3 huruf dulu, first. 3 huruf. So huruf yang kita jumpa ni sekarang ni panjang, banyak. Al-mustaghfirin. So kita nak tahu apa asal kata daripada al-mustaghfirin ni. So satu, kita tahu dalam tu mesti ada 3 huruf asal. Yang kedua, huruf pertama dan ketiga mesti baris fathah. Fathah kan? Okey. Yang ketiga, kita tahu bahawa huruf kedua mesti berbaris. Masuk sukun. Okey. Sukun tak dibincang kat sini. Ingat bukan sukun. Kalau sukun ini bukan cerita dia.
Tapi cuma tinggal lagi macam mana kita nak cari asal kata ni. Contoh, nanti insyaAllah lepas kita bincang. So dekat sini kita akan jumpa. Ini pertama saya nak bawa contoh macam mana asal kata itu. Apa itu rupa bentuk asal kata. So saya buat contoh, kita buka kamus. Nanti kita akan bincang balik perkataan mustaghfirin tadi. Kita buka kamus apa-apa pun untuk kita tahu dia asal kata. Syarat asal kata dalam kamus apa dia? Pertama, Kurungan. dalam kamus ya. Pertama, dia mesti dalam ada bracket. Dalam bracket. Dalam kurungan. Okey. So kita akan jumpa dia macam ni lah. Ada benda macam ni. Kedua, ya. Ada syarat asal kata. Apa syarat asal kata tadi? 3 huruf. 3 huruf. Huruf pertama dan ketiga baris fathah, huruf kedua baris. Okey. Yang ketiga, ya. Apa yang ketiga? Selepas dia tu Ya. mesti ada perkataan Ya. 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 Lepas tu huruf kedua dia mesti huruf lepas ya tu mesti ada asal kata. Yang sukun. Asal kata. Asal kata. Apa asal kata tadi? 3 huruf tu lah. 3 huruf. Okey, lepas ya tu mesti ada 3 huruf asal kata tersebut. Yang mana okey, sebelum tu ya tu mesti baris fathah. Betul. Okey. Ya tu mesti baris fathah. Okey. Lepas tu ada asal kata. Okey, Huruf dalam pertama bentuk sukun. asal kata lepas tu huruf pertama dia jadi Sukun. sukun. Dekat sini ada perincian lagi iaitu A. Huruf pertama sukun. Lepas tu huruf kedua berbaris. Berbaris. Huruf kedua berbaris. Kemudian Huruf ketiga dhammah. huruf ketiga dia dhammah. Nama. Okey. Huruf ketiga C. Ya. Dhammah. Okey, baik. So sekarang kita nak tengok ni. Baik, kita buka sekejap. Buka kamus, kita buka je kamu mana-mana. Kita ambil contoh perkataan dulu. Saya ambil perkataan yang kita boleh faham. 268. Umar? 268. 268. Kofaro. Okey. Contoh perkataan ghafara ni. Okey. 268 sebelah kanan. Perkataan dia ya. Ghafara. Okey, kita tengok. Ghafara ni perkataan lafaz pertama dalam kurungan tak? Nak cari perkataan dalam kamus. Ya. Oh. Jumpa tak Haji Nik? Ya, jumpa. Okey. Dia mesti dalam kurungan. Tu satu. Okey. Ni kita nak cari sekarang ni asal kata dalam kamus ya. Kita jumpa dah dalam kurungan. Okey. Kemudian yang kedua, ada syarat asal kata. Apa syarat asal kata? 3 huruf, huruf pertama dan huruf ketiga fathah, huruf kedua berbaris. So memenuhi yang kita cari. Betul. So ada asal kata. Ketiga, selepas yang ketiga sebelah dia tu, sebelah ghafara tu yang asal kata tersebut ada huruf perkataan yang ada ya depan dia. Ya tu fathah. Ya tu mesti baris fathah. Pas huruf dia. Lepas asal kata. Ghafara tu asal kata. Kofaro. Kan? Selepas perkataan ghafara ada huruf ya. Ya. Yaghfiru. Ya, betul. Ya tu mesti fathah. Ya, fathah, betul. Okey. Lepas itu, lepas huruf ya tu mesti ada huruf asal kata. Huruf asal kata. Apa asal kata tadi huruf dia?
Ghafara. Okey, huruf ghain, huruf fa, huruf ra. Ya. So ada selepas ya tu ada huruf yang kita kata di asal kata. Okey, baik. Huruf asal kata tu pula, huruf pertama asal kata tu mesti sukun. So ghain tu mesti sukun. Ya. Mesti sukun. Huruf fa atau huruf kedua, fa tu adalah huruf kedua asal kata, dia mesti baris bawah. Dia mesti berbaris. 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 Tak Okey. kisah dia dhammah ke, dia fathah ke, dia kasrah ke. Ya. Okey, so memenuhi. Yang huruf ketiga dia mesti dhammah, mesti. Ya. Dhamma. Betul. Okey, memenuhi kita kata confirm ini adalah asal kata. Confirm yang kita cari ini ghafara yaghfiru itu adalah asal kata. Baik, Okey. kita kembali kepada perkataan al-mustaghfirin tadi. Perkataan al-mustaghfirin. Ya. So sekarang ni kita dah tahu benda bentuk-bentuk asal kata ni. So macam mana kita nak buat cari asal kata ni? Kembali pada kertas kerja kita. Tengok pada kertas kerja. So ialah tata cara mencari asal kata perkataan. Okey? Tengok nombor 6. Alif lam. Okey, pertama buang alif lam. Ya. So alif lam di awal tersebut kita boleh buang dah. So tinggal mustaghfirin. Mustaghfirin. Betul? Ya. Alif lam dah buang. Ini syarat awal saja. Lama kita dah mahir, dah tak ada masalah dah ni. Ya. Kemudian Buang mim. buang Buang ta mim marbutah. Pertama buang ta marbutah, tengok kedua dulu. So ta marbutah tak ada. So ignore. Okey. Ya. Yang ketiga buang alif. Alif pun kita dah buang tadi. Ya. Ignore. Yang ketiga buang apa? Buang mim. Mim. Buang mim di awal perkataan. So mim dekat depan tu, lepas alif lam tu, mim tu kena buang. Ya. Okey, di awal. Kemudian buang alif, waw atau ya. Waw tak ada. Ada ya dekat situ. So kemudian buang waw dan nun jamak. So waw nun atau ya nun jamak. Waw nun, ya nun kat belakang tu. Sekarang tinggal sin, ta, ra, ghain, fa, ra. Okey, seterusnya. Nombor 6. Buang sin, Buang sin. ta dan Ta. huruf sebelumnya. Ta dan huruf sebelumnya. Okey, sin tadi buang, ta tadi buang, Ta pun buang. Dua mim dah parah. buang awal dah. So apa yang sebenarnya kalau kita kat situ, semua tu dah buang. Tinggal 3 huruf saja. Ghain, fa, ra. Okey. So itu Okey. yang kita cari tadi muka surat 268. Ghafara yaghfiru adalah asal kata kepada al-mustaghfirin. Tapi kita tak tahu lagi, kita cuma tengok erti dia ghafara apa? Mengampuni dosa. Mengampuni. Dosa tu bukan mengampuni. Dosa tu zunub. Atau dia kata kita az-zanba, kalau kita tengok kat situ, ghafara yaghfiru ghufranan maghfiratan az-zanba. Nampak tak perkataan az-zanba? Az-zanba tu dosa. Dosa. Dia bukan mengampuni dosa ghafara ni. Mengampuni sahaja. Az-zanba tu dosa. Okey. Okey? Kenapa tak Satu. pakai menutupi Ustaz? Tak pakai Nanti menutupi. saya baru nak terangkan ni. Okey, cantik. Okey. Okey, baik. Satu lagi maksud dia, dia ada 2 maksud. Ghafara ni ada 2 maksud. Satu maksud mengampuni, satu lagi maksud dia menutupi. Okey. Ini kalau kita tengok dalam perbahasan, saya bagi tahu. Kenapa kita kata bila kita minta Allah tutup, Allah ampunkan kita, tutup.
kesalahan kita ni yang kita buat mesti tercatat. Dia akan kekal dalam catatan sehinggalah kita semua melihat melihat kesalahan tersebut besok di mahkamah Allah. Apa pun. Allah takkan blankkan tu, takkan kosongkan tu. Tapi bila sampai jumpa dekat Allah, Allah tanya kat kita, engkau buat ni? Ya Allah, aku dah minta ampun. So Allah tutup kes tu. Boleh faham ni? Ya. Allah tutup kes tu. So Allah kata aku ampuni engkau. So bermaksud kes kita tu tidak dibuka di khalayak ramai besok di hari akhirat. Okey, sebab janji Allah semua perbuatan kita dicatat dan kita akan dipertanyakan. Beza dengan afu Ustaz, afu dia Afwan kan, sebab tu Allah kata Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ampun kan. Itu ampun. Ampun, maafkan totally. Jangan bincang dah lagi. Itu. Tapi benda tu hanya boleh dapat terkhusus pada malam Al-Qadar. Kita boleh minta hari-hari lain, tapi yang Allah, yang Nabi sarankan kita minta dihapuskan tu totally malam Al-Qadar. Sebab tu Nabi suruh kita rebut tu. Bukan sebab benda bukan senang nak dapat. Benda bukan senang nak dapat. Kita boleh cakap hari-hari lain, minta Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita boleh minta. Tapi tak ada janji daripada Allah dan Rasul bahawa Allah akan nak ampunkan. Ampunkan maksud hapuskan. Tidak. Benda tu hanya ada janji pada malam Al-Qadar. Sebab tu dia jadi special Al-Qadar ni. Kalau boleh minta masa-masa bila, kan? Jadi kenapa Nabi nak suruh pergi cari malam Al-Qadar? Sebab tu Nabi kata lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan para ulama salaf kata apa? Antaranya kata Ibnu Umar. Ibnu Umar yang kata, ini boleh tengok dalam rujuk dalam Fathul Bari. Dia kata kalau Allah terima satu solat aku, terima satu, itu lebih baik daripada aku memiliki dunia dan seisinya. Subhanallah. Satu solat. Boleh kita imagine tak? So nak bagi tahu, nak dapatkan rahmat Allah tu benda yang sangat besar. Okey, baik. Inilah perbezaan. Ustaz, kenapa Ustaz pilih yang tu? Kenapa tak pilih yang ni yang tadi yang awal-awal mengampuni dosa lah, mengampuninya? Kenapa kita pergi menutupi sesuatu tu? Baik, tak, perkataan tu maksud mengampun dengan mengampuni, mengampun dengan menutup benda yang kalau bahasa kita limited, kita kena faham. Okey, bila kita sebut perkataan ghafar, erti dia mengampuni dengan maksud dia mengampuni untuk menutup. Maksud afwan mengampuni juga, tapi mengampuni dengan cara menghilangkan. Itu dua beza. Jadi perkataan mengampuni dengan menutup tu yang sebenarnya perkataan yang sama. Tapi cuma tinggal perkataan kita limited untuk kita jelaskan. Okey. Jadi kalau kita kata nak pakai perkataan sebab dalam bahasa Arab ni menutup tu juga boleh dengan benda lain. Contoh misal kata kita kata perkataan, saya bawa contoh. Kita mungkin tak nampak tu perkataan yang dia satu perkataan tapi dia boleh pakai dalam banyak tujuan. Contoh macam kita kata perkataan kajang. Contoh saya kata sebut kajang. Perkataan kita kajang. Kajang ni dia boleh merujuk kepada nama tempat dan dia juga boleh merujuk kepada nama benda. Kajang nama benda adalah awning. Okey. Tapi dalam jadi saya nak pointkan ialah satu perkataan boleh merujuk kepada beberapa benda. So dalam bahasa Arab dia lebih banyak dari itu.
Macam saya bawa contoh. Perkataan doroba. Kita tengok sekejap perkataan doroba. Pukul. Kan? Adakah arti dia pukul? Muka surat 197. Sebelah kiri, bawah. Yang ke-7. 197. Ini contoh ya. Ini contoh saja. Adakah doroba arti macam Haji Nurul kata erti dia pukul? Tak. Dia bergerak. Dia erti dia bergerak. Adakah bergerak sahaja? Tak. Dia erti dia memukul juga. Dia boleh gunakan untuk mukul. Boleh tak perkataan lain sebagai doroba digunakan? Boleh. Menentukan. Boleh tak yang lain? Boleh. Membuat penerangan, menerangkan. Doroba lagi arti makna dia apa? Mencetak. Dia kata dorabal darham. Mencetak duit. Ad-darham tu duit. Okey. Kita tengok lagi dorabal hasib. Ya. Okey. Kemudian kita dorabal fil buq. Meniup. Erti dia meniup. Doraba ni. Perkataan sama. Doraba. Tapi dalam bahasa Arab dia banyak maksud. Kita tengok sebelah lagi. Doraba alatu tarab. Membunyikan. So dia pakai satu perkataan, dia boleh membawa kepada banyak makna. Macam perkataan ghafara tadi, okeylah dia bagi kita dua je makna. Kan? Tapi bila kita lalui perkataan doraba ni kita jadi pening lah. Contoh ni salah satu contohnya. Nanti kita bila kita ada banyak perkataan lagi banyak kita akan jumpa. Tapi selalunya masyhur dekat kita bila sebut doraba apa dia? Pukul. 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 Kan? Kalau kita kata, Allah kata, okey, contoh perkataan dalam surah apa dia? Surah Al-Baqarah contohnya kan? Surah Al-Baqarah. Okey. 9 minit lagi. 9 minit lagi lah. Tapi terkejut saya takut. Saya ingat saya ada satu sesi tak apa. Okey. Sebentar Okey, ayat 60 Al-Baqarah. Muka surah